Sekejap. Okey, so soalan muka surat 99. Okey, pembentukan ion positif dan negatif. So dapat dia macam ni, apa yang korang perlu buat? Kita kena buat susunan elektron bagi setiap atom lah yang dia bagi. Okey, so kita tengok soalan Q. Susunan elektron bagi Q adalah 26. Okey, yang ini dia terus kepada huraian. So cikgu nak awak tambah dekat situ. Okey, susunan elektron apa? Atom Q. Okey, susunan elektron atom Q26. Okey, nyatakan atom apa yang kita buat susunan elektron ni. Sebab nanti bila dalam pembentukan dia penerangan untuk ayat pembentukan sebatian ada elektron untuk logam dan juga elektron untuk bukan logam. So awak nyatakan susunan elektron apa yang awak tengah bincangkan ni. Jadi susunan elektron atom Q ialah 26. Okay, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, apa yang atom Q perlu buat? Atom Q akan menerima 2 elektron menghasilkan ion Q. Okay. Kalau dia guna PQRS, okey, patutnya kat sini kita namakan kan, namakan ion apa yang akan terbentuk. Kalau contohnya Mg, so dia akan jadi ion magnesium. Okey, tapi kalau dia guna PQRS, dia guna huruf ataupun simbol, jadi tak payah buat Q ni lah. Okey, terus kepada Q2 negatif. Okey, so terus ion Q2 negatif sebab kita tak tahu nama dia apa. Okay, so menghasilkan ion Q2 negatif. Kecuali kalau dia dah bagi Mg ke, dia bagi Na ke, so ion natrium, ion klorida. Baru nama dia, baru dia punya cas. Okay, boleh? Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Kelas? Faham? Okay. So, seterusnya. Susunan elektron, atom, R. Okay, awak kena tengok kat sini betul-betul ya. Apa yang saya betulkan ni supaya, sebab yang ni memang banyak pada kesalahan cara menjawab lah. Awak tahu dah jawab tapi bila awak tulis, awak transfer balik jawapan awak kat kertas, so dia dapat lain. Jadi yang ni saya betulkan balik lah. So susunan elektron atom R ialah 281. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom R melepaskan satu elektron menghasilkan ion. Okey, terus kepada R+. Okey, so susunan elektron atom W untuk mencapai. Okey, so sama juga W2+. Okey, yang ni jangan lupa ya, namakan atom apa yang awak tengah terangkan. Okey, so ini terus kepada 3+. Okay, susunan elektron atom U. Okay, so terus U minus. Okay, cara jawab soalan yang betul. Okay, so yang ni betul lah. Okay, untuk penerangan kalau guna simbol PQRS, awak terus letak saja dia punya formula ion. Okay, kalau dia guna Na ke, barulah namakan dulu ion apa, barulah letak formula ion bagi atom tersebut. Okey, boleh? Muka surat 99 rasanya tak ada masalah. Okey, dapat je soalan macam ni. Macam mana kita nak tahu pembentukan dia? Awak kena tukar nombor proton ni, kena buat susunan elektron. Okey. So, muka surat seterusnya, muka surat 100. Okey, betul yang ni? Okey, untuk kumpulan 1. Okey, tak ada masalah ni contoh. Okey, jadi B dia bagi atom natrium. So nombor proton 11, susunan elektron 281. Okey, persamaan setengah ataupun setengah persamaan betul. Kalau kita melepaskan elektron, okey, kita letak elektron tu menjauhi daripada atom yang nak lepaskan. Okey, so betul. Dia menghasilkan Na+. Okay, so untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, apa yang atom natrium perlu buat?
atom natrium perlu melepaskan satu elektron untuk menghasilkan ion natrium. Okay. So yang kat sini yang awak kena letak koma, nyatakan dia punya formula bagi ion natrium. So ion natrium Na+. Okay, boleh? Seterusnya, okay, lukis gambar rajah pembentukan ion natrium. Okay, 281 natrium. Okay, dia akan jadi 288. Okay, so betul. Okay, saya nak tengok pada lukisan natrium awak. Okay, seterusnya. Atom kumpulan yang kedua. Okay, kumpulan kedua akan melepaskan 2 elektron membentuk ion bercas 2+. Okay, ion bercas 2+. So, atom Be adalah beryllium. Okay, nombor proton 422. Okay, so dia melepaskan 2 elektron. Okay, menjadi ion B2+. Okay, betul? Jadi, untuk mencapai susunan elektron. Okay, so kat sini dia adalah duplet. Okay, sebab apa? Kalau kita tengok kat sini, dia dua. So, petala pertama ada 2, petala kedua pun ada 2. Jadi, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, dia perlu buang 2 elektron pada petala yang terakhir. So, bila dia buang, dia akan capai susunan elektron duplet. Okay, sebab ada 2 saja dekat petala terluar dia. Okay, yang ini yang kita namakan sebagai duplet. Okay, jadi atom barium perlu melepaskan 2 elektron menghasilkan ion beryllium. Okay, kat sebelah Be2+. Okay. So, dia akan jadi ion beryllium Be2+, melepaskan 2 elektron. Okay. Seterusnya atom magnesium. So, nombor proton dia 12. So, susunan elektron 282. Okay, M dekat sini hati-hati. M besar, G kecil. Biar nampak beza, M tu adalah huruf besar. Okay. Cara penulisan simbol bagi unsur. Kalau ada 2 huruf. So, huruf yang pertama kena huruf besar. Okay. M kena tajam. Okay, bagi nampak beza. So, Mg akan jadi Mg2+ dengan cara melepaskan 2 elektron. Jadi, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, so atom magnesium melepaskan 2 elektron menghasilkan ion magnesium. So, koma, tulis apa? Mg2+. Okay, jadi, okay, so susunan elektron atom magnesium betul. Susunan elektron ion magnesium pun betul. Okay, 2+ jangan lupa kurungan. Okay. Okay, seterusnya kumpulan 13. So, kumpulan 13 lepaskan ke terima elektron? Lepaskan. Lepaskan, so jadi ion bercas? Positif. Berapa? 3+. 3+. So, ion bercas 3+. So, atom boron, nombor proton 5. So, 2, 3. Okay, so jadi kat sini sepatutnya dia berapa? Okay, dia bukan B+. So, dia adalah B3+. Ya, so melepaskan 3 elektron. Letak negatif dekat elektron. So, B3+. So, ni salah lah. Jadi, B melepaskan, atom boron melepaskan 3 elektron menjadi B3+. Jadi untuk mencapai susunan elektron, ya dia duplet. So betul. Mencapai susunan elektron duplet yang stabil. So kalau kat sini awak buat oktet, salah ya. Okay. So kalau oktet salah. Jadi untuk mencapai susunan elektron duplet yang stabil, atom boron perlu melepaskan 3 elektron menghasilkan ion B3+. Okay, betul cara ditulis. Okay, so ini boron 2, 3. Okay. So dia akan jadi susunan elektron duplet stabil, charge betul. So 3 elektron, ion boron 3+. Okay. So ini kumpulan 13. Seterusnya aluminium. So atom aluminium, nombor proton 13. So 283. So Al akan jadi apa? Al3+. Yes, Al3+. Okay, sebab dia lepaskan 3 elektron. So untuk mencapai, okay betul, susunan elektron oktet yang stabil,
Jadi atom aluminium perlu melepaskan 3 elektron. Okey. Ion aluminium Al3+. Okey. So 283. Okey, dia akan jadi 28 cas dan ni. So ini adalah untuk kumpulan ke-13. So kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13 perlu melepaskan elektron untuk membentuk ion bercas positif. Okay. So ikatan ion terbentuk bila dia melepaskan dan menerima elektron. Jadi yang menerima elektron, so saya tak dapat muka surat yang muka surat berapa ni untuk ni. So saya tengok ni lah. Okay, so kumpulan yang seterusnya adalah negatif kan. Jadi kumpulan 15, so 103 kan. Okay, so nitrogen. Okay, nama ion dia adalah ion nitrida. Okay, nitrogen, nama ion dia adalah ion nitrida. Cikgu, Ya. saya ada soalan cikgu, apa beza ion nitrida, lepas tu nitrat. Tu saya confuse cikgu. Nitrida, Okay, nitrat, ion atom nitrogen. Okay, kalau ni nama unsur dia nitrogen. So dia boleh unsur kan boleh wujud sebagai atom, ion dan juga molekul. So kalau atom, kalau kita unsur atom, so dia ada nama dia nitrogen. Kalau nitrogen ni jadi ion, so N3+, so nama ion ni ion nitrida. Okay, kalau nitrat, ion nitrat macam ni bentuk dia. Yang ni kita panggil sebagai ion nitrat. Okay, atom unsur nitrogen. Kalau atom nitrogen terima 3 elektron, dia menjadi ion negatif iaitu ion nitrida nama dia. So yang ini ion nitrida N3-. Kalau nitrat yang ini NO3- ion nitrat. Okay, boleh? Faham? boleh cikgu. Faham cikgu. Soalan? Okay, so dekat buku awak tu betul kan ion nitrida, NITRIDA itu dalam bahasa Inggeris. So sebab awak jawab dalam bahasa Melayu kan, so ion nitrida. Jadi ini NTDA, so N3-. Okay, ion nitrida. Kalau awak jawab dalam BI, nitrite lah. Okay, so yang ini adalah lukisan atom nitrogen. So dia ada 25, petala terakhir dia 5. So dia lepaskan berapa elektron? So sepatutnya lukisan cikgu ni salah kan? Jawapan cikgu ni Cikgu tu salah kan? So untuk mencapai, okay, dekat buku awak pun yelah terima. Betul lah terima. Okay, sorry. So untuk dia terima elektron, so N 28. Okay, 28. Okay, jangan lupa cas 3-. Okay, dia letak kat situ. Okay, berapa yang dia terima? 3 elektron. Kat sini awak kena letaklah berapa yang dilepaskan, berapa yang dia terima. So dia terima 3 elektron. Jadi N tambah 3E akan menjadi N3-. Okay, dia punya persamaan setengah. Okay, seterusnya atom fosforus. Okay, so nombor proton 15, susunan elektron 285. Jadi persamaan setengah dia P campur 3E terima 3 elektron akan menghasilkan P3-. Awak ingat je kalau dia terima elektron, dia akan jadi ion bercas negatif. So berapa yang dia terima, itulah dia punya cas kat atas tu. So untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, apa yang atom fosforus perlu buat? Dia perlu menerima 3 elektron menghasilkan ion fosfida. So nama atom ni, nama unsur ni fosforus. Kalau dia bertukar menjadi ion, nama dia adalah ion fosfida. Okay, macam tadi nitrogen, so bila dia tukar dia jadi nitrida. So kalau fosforus, bila dia bertukar dia menjadi ion fosfida. Okay, sini pun awak kena hati-hati. Ya. Kalau yang lepaskan elektron tak perlu nak tukar nama dia ya?
selalu logam ni nama dia ikut seperti nama atom dia. Biasa kalau logam kan 1, 2, 3 kan. So nama dia ikut pada nama sebenar atom tu lah. Magnesium, boron. Dia bukan logam je yang biasanya bila jadi ion nama dia berubah. Okay. So logam 1, 2, 13. So bila dia jadi ion nama dia ikut sama macam nama atom. Okay. Selalunya atom bukan logam saja. Yang bila dia berubah jadi ion, nama dia pun berubah. So kalau atom fosforus, dia akan jadi ion fosfida. Okay, menjawab? Faham cikgu, terima kasih. Okay. Faham ke tak faham? Faham kan? Faham. Okay. So, ion fosfida, okay. 285. Okay, bila awak lukis, jangan lukis bersepah ya. So, tadi betul dah kawan awak lukis. So, 285. Okay, terima 3 elektron. So, dia akan jadi 288 charge 3 minus. Okay, atom fosforus, ion fosfida. Atom nitrogen, nama dia jadi ion nitrida. Sama juga macam atom klorin. Bila dia jadi ion klorida. Okay, so 103. Okay, muka surat seterusnya 104. Okay, yang ini adalah kumpulan ke-16. Okay, so atom oksigen. So nombor proton 8, 2, 6. Okay, so oksigen terima 2 elektron menjadi O2 minus. Okay. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom oksigen menerima 2 elektron. Okey, ion oksida. Okey, betul. Ion oksida O2 minus pun betul. So, ini 2, 6. Okey, so betul. Dia akan jadi betul. Ni O2 minus. Jangan lupa negatif kat sini. Okey, so yang ini bila awak buat O tu besar-besar lah macam ni O2 minus. Kan nampak beza dia? O besar. O huruf besar kan? O2 minus. Okay, seterusnya atom sulfur. So nombor proton 16. So dia 286. So S pun tu dia besar-besar. Kalau dia huruf besar tu dia besar-besar. Biar kita nampak huruf tu huruf besar. So sulfur terima 2 elektron menjadi S2 minus. Okay, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, dia akan terima 2 elektron menjadi sulfida. Okey, bukan sulfurida. So nama ion bagi sulfur sulfida. Okey, S2 minus. Okey, so bukan sulfurida, sulfida. Okey, so Cikgu. 2 ya. Sulfuri cikgu? Pun salah, nama dia sulfida. Dia macam oksigen kan? So, oksida. Dia tambah ida pada belakang dia. So, sulfida. Okay? Okay cikgu. Okay. Sulfuri salah. So, nama betul, nama dia sulfida. Okay, so dia 2, 6. Okay, terima 2 elektron. So dia jadi ion sulfida 288. Okay. So S awak contohnya S, O. Bila huruf besar biar buat besar-besar. Okay, supaya dapat beza huruf besar atau huruf kecil. Kalau buat kecil nanti orang akan assume awak tulis O kecil. Patutnya dia adalah O besar, S besar. Okay. M tajam. Okay. Seterusnya kumpulan 17. So kumpulan 17 perlu menerima 1 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet stabil. So fluorine. Okay, 29. Okay, so dia akan jadi F minus 27. Okay, ion fluorida. Okay, ejaan dia F-L-U-O-R-I-D-A. Fluorida. Tambah U dekat depan. So ion fluorida. Okay, so F minus. Nama dia, sebelah dia punya formula ion. So menghasilkan ion fluorida F minus.
Okay, so dia adalah 287. Okay, betul. So dia akan mencapai 288. So nama dia tambah U, Florida. Okay, Chas betul. So chlorine. Okay. Okay, ion klorida sebelah klorida Cl minus. Jangan lupa. So dia 287, okay, terima 1 elektron menghasilkan 288 ion minus. Okay, so pembentukan ion klorida, pembentukan cation dan juga anion. So seterusnya, muka surat 106. Okay, so yang ni dia dah masuk kepada pembentukan sebatian ion. Okay, dia dah bagi dekat bawah ni nombor proton bagi ke setiap atom lah. Okay, macam mana cikgu ajar nak buat ni? Sebelum awak nak buat bentuk dia, awak kena tahulah dia punya formula sebatian ion. Contohnya natrium klorida, apa dia punya formula? NaCl. Okay, NaCl. Okay, so kalau nak tahu kita ikut dia punya charge ataupun daripada nombor proton ni pun kita boleh buat dia punya ni lah formula dia. Okay, satu lagi cikgu tak nak korang lukis macam ni. Okay, kenapa? Satu, bersepah-sepah menyusahkan pemeriksa untuk kira berapa bilangan elektron yang ada dekat petala tu. Jadi lukis ikut teratur lah macam ni. Okay, jangan lukis seperti yang ini. Okay, so natrium klorida maknanya ada satu natrium, ada satu Cl. So natrium sepatutnya adalah 281 untuk natrium, klorida 287. Okay, so betul 287. Ni tengok betul ke tak dia punya 4, 5, 6, 7. Okay, saya rasa salah ni. 1, 2. Okay, so sepatutnya, so natrium petala pertama ada 2, petala kedua adalah 8. Okay, sebab dia melepaskan 1 elektron. Manakala klorin, atom klorin terima 1 elektron menjadi ion klorida. So dia akan terima, dia akan jadi sini 288. Okay, cas nombor dulu baru positif negatif. Okay, nombor dulu baru positif negatif. Okay, kalau positif negatif kat depan, kita panggil tu sebagai nombor pengoksidaan. So cas nombor dulu baru positif negatif. Okay, so lithium fluorida, lithium 21, fluorida 27. Okay, so lithium betul, cas patutnya 1 plus. So lithium fluorida, formula dia apa? LiF. LiF. Okay, betul. LiF. So 1 minus. Jadi dia akan terima 1 elektron daripada lithium, dia akan capai 288. Okay, ni Harry Rush. Harry ada kat sini? Harish ada? Harish Raj? Okay, Harish Raj, hati-hati ya, awak punya, saya tak tahu faham tak sebenarnya ni. Okay, so kalium oksida. Kalium oksida formula dia apa? K2O. K2O, okay. Kalium K plus, oksida 2 minus. So kita akan dapat K2O. Okay, kalau kita guna daripada dia punya nombor proton yang dia bagi, contohnya kalium.
Kalium sama dengan 19. Oksigen sama dengan 8. So apa susunan elektron untuk kalium? 2881. Ya, 2881. Oksigen? 26. 26. 26. Okey, misalnya lah dia tak bagi, awak tak tahu dia kalium ke oksigen. Okey, dia bagi dalam nombor macam tadi PQRS. So nak buat dia punya formula sebatian. Okey, kalau 19 ni, kalau kalium dia perlu lepaskan 1 elektron. Manakala oksigen dia perlu 2 elektron untuk capai susunan elektron oktet yang stabil. So apa yang kita perlu buat? Cross. So kalium akan dapat 2 akan pergi ke kalium, oksigen akan dapat 1. Okey, misalnya lah dia tak bagi unsur apa. So awak tak tahu dia kumpulan ke berapa. Awak tak tahu ion dia berapa. Dia hanya bagi PQRST. So kalau dia bagi macam tu, cara nak tentukan dia punya formula sebatian ion, kita buat macam ni. Nyatakan susunan elektron dia dulu. Okey, lepas tu berapa yang dia perlu capai untuk susunan elektron oktet yang lengkap. So itu yang dia akan tukar. So kita dapat K2O. So kat sini K2O. Okey, faham? So Faham. kita akan dapat berapa kalium kat sini? 2. 2 kalium, 1 oksigen. Jadi kalium, jadi susunan dia macam mana? Positif, negatif, positif. So kalium 2, 8, 8. Kan? Sebab dia 2881. So positif. Okay, so petala terakhir dia 288. Nanti awak isilah kat dalam. So sini dia 288. Okay, dekat tengah adalah untuk oksigen. Ni sebab dia ada satu saja O. So kita kena selang-seli. Positif, negatif, positif. So O, nukleus petala pertama, petala yang kedua. Dia berapa? 26 kan? So dia capai, maknanya satu atom kalium hantar satu ni, saya buat ni lah. Dia yang terakhir adalah 26. So dia terima satu elektron daripada kalium yang sini, satu elektron daripada kalium belah kanan. So 2 minus. So kalium 1, 1, 2, 3. So petala terakhir dia 8. Okay, boleh faham? So kena buat dulu formula dia, barulah awak boleh lukis sebatian ion punya struktur susunan elektron. So kalau ada K2O, so kena selang-seli. Positif, negatif, positif. Okay, cikgu buat bulat pangkah ni supaya nak bezakan ion positif, ion negatif. Contohlah awak nak buat sama pun tak apa. Okay, nak buat pangkah-pangkah pun tak apa, nak buat bulat, nak buat titik-titik pun tak apa. Okay, so yang ini adalah kalium oksida. Okay, so magnesium oksida. Harry Rush. Okay, so magnesium oksida. Okay, magnesium oksida sepatutnya berapa? Apa formula kimia dia? MgO. Okay, MgO. Okay, so MgO. Okay. Magnesium punya nombor proton apa? Susunan elektron ion magnesium. Atom magnesium. 282. Okay, so 282. Oh, sepatutnya ni petala yang terakhir dah tak ada. Okay, so 282. Oksida tadi 26. So dia terima 2 elektron, dia lepaskan 2 elektron. Cas kat sini patut jadi apa? 2 plus. Plus. Okay. So sini dia akan terima elektron, 2 elektron daripada atom oksigen. So dia dah capai 28. Dia dah capai susunan elektron oktet yang stabil. Sini jadi apa? 2 minus. Okay. Siapa lagi sebenarnya tak faham cara lukisan ni? Cikgu, saya tak faham sangat. Okay. So, kita tengok yang ni.
Okay, sebelum nak lukis, macam mana awak nak tahu bentuk yang ini? Tapi pembentukan ion faham kan? Ion positif, ion negatif. Faham kan? Yang tu faham. Okay, dia ni just gabungkan saja. So gabungkan ion positif, ion negatif. Okay, sebelum nak lukis, kita kena tahu dia punya formula sebatian ion. So yang ni awak dah tahu sebab awak dah hafal dia punya charge. Calcium Ca2+, Fluorida F-. So kita dapat apa dia punya formula? CaF2. CaF2. Okay, sebab apa CaF2? Okay, Ca2+ F- 2 pergi dekat sini, 1 pergi kat sini. So dia Ca akan dapat 1, F akan dapat 2. So formula sebatian ion dia, kita dapat CaF2. Okay, itu kalau dia bagi, dia dah bagi, awak dah tahu charge dia. Okay, kalau macam cikgu cakap tadi, kadang-kadang soalan dia tak bagi charge, dia bagi bentuk. Contoh PQ. So P contoh dia bagi 20. Okay, Q dia bagi, apa? Kasih klorida kan. Q dia bagi 17. Dia bagi nombor proton saja. Dia bagi P dan Q. Kasih klorida kan. Okay. So Florida 9. So dia bagi macam ni. Okay, dia tak beritahu ion apa. Jadi macam mana cara awak nak bentuk formula sebatian ion daripada susunan elektron. So sini dapat berapa? 28 berapa? 2882. Okay, 2882. So kat bawah 27. Okay, yang ini berapa yang dia perlu buat? Lepaskan berapa elektron, terima 1 elektron ke ataupun lepaskan berapa elektron. So yang ni P nak capai susunan elektron oktet yang stabil, dia perlu lepaskan 2 elektron. Kalau Q nak capai susunan elektron oktet, dia perlu terima 1 elektron. Okey, jadi lepas awak dah tentukan berapa yang dia lepaskan, berapa yang dia terima, so kita buat apa? Kita cross. So cross maknanya P akan dapat 1, Q akan dapat 2. Okey, ini kalau dia bagi dalam bentuk yang awak tak tahu charge dia berapa. So kita boleh tentukan juga dia punya formula sebatian ion dengan cara macam ni. Okey, ini untuk sebatian ion. So kita dapat PQ2. So kalau dia dah bagi macam ni, kita dah tahu dia Ca calcium CaF2. So calcium Florida. Jadi dekat sini ada berapa calcium? Kat sini ada berapa? Satu ion calcium Ca2+. Berapa ion Florida? 2. Ada 2 ion Florida. Jadi nak lukis macam mana? Apa yang dekat tengah-tengah? Calcium. Yes. Ion calcium yang ada dekat tengah-tengah. So fluorine, ion Florida dekat tepi. So petala pertama, petala kedua, petala kedua lah. Jadi minus. So sini contohlah kita buat pangkah. So dia 27 kan? So dia terima 1 elektron daripada kalsium. So kalsium Ca dia 2882. So dia akan jadi 288. So charge dia berapa? 2 plus. So petala kita buat bulat lah. So bulat. Dia dah capai 288. Okay. Sepatutnya dia, waktu dia, kalau dia atom kalsium je, dia 2882. So 2 elektron ni dia dah lepaskan. Maknanya 1 elektron dapat dekat 1 fluorine, 1 lagi dapat dekat atom fluorine lagi 1. Jadi dekat sini fluorine, ion Florida. So minus, dia terima 1 elektron daripada ion kalsium. Saya buat yang petala terakhir saja. So yang ini adalah untuk kalsium Florida. Okay, boleh faham? Kenapa kita
Okay, awak tak boleh buat macam ni 2Cl. Awak buat dalam kurungan, ni awak buat, contoh awak buat F. Lepas tu yang ni Ca, tak boleh. Tak menerangkan pasal pembentukan sebatian ion. So kita kena buat macam ni. Okay, so kalau dia ada 3 ion, kena selang-seli. Negatif, negatif ke ataupun positif, positif. Okay, jelas? Cikgu, kenapa F kat dekat depan? Sebab ni kat sini dia CaF2. Kalau kenapa F tak ada kat depan? Tak faham. Kenapa F tak ada kat depan? Apa maksud awak? Maksud saya kenapa F dulu sebelum Ca? Sebab kat sini ada 2 ion negatif. Kalau ada, sebab dia ada 2, dia kena susun selang-seli. Kalau awak letak positif dekat depan, negatif macam ni. So dia tak boleh sebab ikatan ion di antara 2 ion yang berlainan cas antara positif dan juga negatif. So barulah dia ada daya tarikan elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Kalau yang ni hanya untuk positif negatif kat sini je lah. Habis negatif ni dia geng dengan siapa? So bila ada 3 ion, so awak kena susun lah ikut positif, negatif, positif. Kalau macam tadi, kenapa yang positif kat depan? Sebab ada 2 ion positif, ada 1 ion negatif. So dia kena selang-seli. Positif, negatif, positif. Faham? Macam mana nak tentukan yang dia kena buat 2 macam Ni macam lah. yang fluorine tu? Awak kena buat dia punya susunan. Awak kena buat dia punya formula sebatian dulu. Baru awak boleh lukis. So, kalsium fluorida, apa dia punya formula ion dia? Formula sebatian dia. So, CaF2. So, kita tahu kalsium tu adalah ion yang akan bentuk ion bercas positif. Fluorida adalah ion bercas negatif. So, sini kalau kita pecahkan, maknanya Ca ada 1, fluorida ada 2. Kalau macam ke atas, kalium ada, sini kalium ada 2 ion kalium. Ada 1 ion oksida. Okay, So, faham. Okay, awak kena buat dia punya formula sebatian dulu. Nak buat, nak lukis ikatan ion kovalent ni, memang kena tahu dia punya formula sebatian ion tu dulu. Barulah kita boleh terangkan macam mana pembentukan dia terbentuk. Okay. So last kali magnesium klorida, apa dia punya formula sebatian? MgCl2. MgCl2. Okay, maksudnya ada berapa ion magnesium? 1. Okay, 1 ion magnesium 2 plus ada berapa ion klorida? 2. 2 Cl minus. Okay, macam mana ni terbentuk? Ni 2 magnesium 2 plus Cl minus cross. So kita dapatlah magnesium Cl, MgCl2. Okay, so sini apa yang tengah-tengah? Magnesium. Okay, dia sama macam ni kan? Dia sama macam ni. Malah pula lah. Okay. So Mg dekat tengah-tengah. Berapa petala? 2. 2 petala. Okay, contohlah saya buat pangkah. Okay, saya buat yang petala terakhir je. Mg berapa ni? 2 plus. So dekat sini klorida. Okay, klorida berapa petala? 3. 3 petala. So jangan lupa kurungan minus. Okay, dia dapat 1 daripada magnesium. Okay, dia petala terakhir dah capai 8 elektron. Okay, so 1 lagi Cl dekat tepi. 2, 8, 8 kurungan minus. So dia dapat 1 elektron daripada atom magnesium. So yang ini adalah susunan lukisan pembentukan magnesium klorida. Okay? Faham? Faham. Okay. So, contohnya macam ni. Dia bagi P dan Q. So awak tak tahu P tu cas apa, Q tu cas apa. Kononlah awak tak tahu. So macam mana kita nak buat? Susunan elektron. Yeah. So susunan elektron P adalah
281. Sini 281. Oksigen 26. 26. So apa dia punya formula sebatian? P2Q. Okay, so kita dapat P2Q. Okay, sebab apa? P lepaskan satu elektron, Q perlu terima 2 elektron. Okay, jadi dia cross. So kita akan dapat P2Q. Okay, jadi so P berapa petala tinggal? Okay, P2Q berapa ion P, berapa ion Q? P2Q1 Okay, P charge dia berapa? plus Okay, 1 plus Ya. Q ada 1, Q charge dia apa? 2 minus. 2 minus. Okay. So P 28, petala pertama, petala kedua ada 8. Okay, buat ni. Okay, so tengah-tengah dia adalah ion klorida. So plus, jangan lupa ion klorida pula. Q dekat tengah. Ada berapa petala untuk Q? 2. 2. So petala pertama, petala kedua. So charge dia apa? 2 minus. So dia dah capai, kita buat bulat. So dia terima satu daripada kiri, satu lagi dia terima daripada kanan. So P dekat sini 2, 8. So P ni. So satu ni dia bagi dekat sebelah sini. So kita dapatlah PQ, P2Q. Okay. Boleh? Jelas? Siapa lagi yang masih tak jelas? Boleh faham? Boleh. Okay, seterusnya. 107. Okay. So. Okay, dia menunjukkan susunan elektron bagi sebatian Q yang terbentuk apabila natrium bertindak balas dengan klorin. So, okay. Apa persamaan yang terbentuk apabila natrium bertindak balas dengan klorin? Natrium klorida. Okay, apa persamaan? NaCl. Persamaan kimia. NaCl. Itu bukan persamaan kimia. Persamaan kimia antara tindak balas natrium dengan klorin. Apakah persamaan? Kau cakap tuliskan persamaan kimia yang terbentuk daripada tindak balas antara natrium dan klorin. Persamaan kimia. Natrium tambah klorin Ya, menghasilkan persamaan klorin. kimia ada tambah-tambah. Okay. Natrium tambah klorin. Cl apa? Cl2. Cl2. Dia akan jadi Natrium klorida. NaCl. Okay, ini persamaan. Okay, hati-hati dengan soalan. So dah seimbang? Belum. Tambah kat mana? 2 depan Na, 2 depan natrium klorida. Okay, rasanya saya tak terangkan ke korang kot. Okay, yang ini bahan tindak balas kan? Natrium dan klorin adalah bahan tindak balas. Natrium klorida adalah hasil, betul? Betul. Okay, semasa bahan bertindak balas, ikatan akan terputus. Okay. So ikatan antara klorin dia akan terputus. So semasa tindak balas, ikatan dia akan terputus. Manakala semasa pembentukan hasil akan membentuk ikatan kimia. Ikatan terbentuk. Okay. So yang kita kaji ni sebenarnya adalah ikatan yang terbentuk. Kadang-kadang hasil ada yang dapat sebatian ion, ada yang akan dapat satu lagi sebatian kovalen. Okay, contoh je lah. So yang awak kaji adalah ikatan yang terbentuk dalam hasil ni. Okay, jadi yang ini hasil dia natrium klorida. So dia adalah sebatian ion. So ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Ada juga persamaan yang ikatan sebatian kovalen terbentuk.
So awak akan belajar pasal ikatan kovalen. Jadi ikatan yang terbentuk yang kita baru belajar ni adalah ikatan ion ni. Ikatan yang terbentuk dalam sebatian ion yang terbentuk. Sebatian natrium klorida. So macam mana awak tahu natrium klorida ni adalah sebatian ion? So kita tahulah kumpulan 1, 2, 13, 15, 16, 17 membentuk sebatian ion. So kalau sebatian ion, ikatan ion yang terbentuk. Okay. Boleh? Cikgu, Ya? kan cikgu kata klorida tu dia terputus kan. Lepas tu kalau ikatan tu terbentuk, mana lagi satu klorida tu? Awak jangan ikut yang tu pula. So, awak kena tahu bila natrium bertindak balas dengan klorida, dia akan dapat natrium klorida. Awak jangan cakap Cl tu pergi ke mana. Sebab tu lah ada dua ni. Dia kalau apa ikut fizik apa benda, tak ada tak ada terputus, tak ada terhilang kan. Benda tahu yang fizik punya hukum tu. So sebab tu kita kita tahu bila sesuatu bahan tu bertindak balas, hasil yang tertentu yang terbentuk. Cl pergi mana semua tu, lagi satu Cl pergi mana tu, awak jangan fikir yang tu. Sebab yang tu kita seimbangkan melalui persamaan kimia sebab tu kita kena seimbangkan. Kiranya kalau satu bahan tu bertindak balas, kita dah tahu dah apa hasil yang mesti terbentuk. Kalau kumpulan 1 bertindak balas dengan kumpulan 17, kita tahu logam klorida yang akan terbentuk. Okay, itu memang hasil dia. Itu memang sepatutnya akan dapat logam klorida. Contohnya macam asid campur alkali. So hasil dia kita mesti akan dapat garam campur air. Macam itulah. Okay, menjawab tak soalan? Boleh cikgu. Okay. So yang kita tahu bila dah nak balas maknanya dia akan terputus ikatan. So bila hasil terbentuk akan membentuk ikatan. So ikatan yang awak kaji sekarang adalah ikatan ion dan ikatan kovalen. Sekarang kita tengah belajar pasal ikatan ionik. Okay. Jadi susunan elektron bagi atom. Okay, so ni hati-hati dengan perkataan atom. So ia 281. Okay, so atom klorin 287. Kalau kat sini tiba-tiba dia buat ion, barulah 288. So hati-hati dengan perkataan atom ataupun ion. Okay. Jadi bagaimanakah ion natrium dan ion klorida terbentuk daripada atom masing-masing? So atom natrium lepaskan satu, okay. Kalau ion klorida pula terbentuk apabila atom klorin menerima satu elektron menjadi ion klorida. Okay, betul? So, jenis ikatan ion. Okay, formula kimia. Okay, yang ini, yang kawan awak bagi ni adalah apa? Persamaan. Itu pun salah sebab klorin kena molekul. Ingat, klorin kumpulan 17 wujud sebagai duiatom. Okay, so yang ni salah lah sebab dia tanya pasal formula. So formula barulah apa dia? Apa formula? NaCl. NaCl. Maknanya apabila apabila kumpulan 1 bertindak balas dengan kumpulan 17, kita dapat logam klorida. So logam klorida tu merupakan sebatian ion. Okay? Cikgu, Ya? logam bumi tu apa? Logam apa? Logam bumi. Mana-mana lah kau dapat ni. Kau dapat dari mana? Logam bumi? Logam akali bumi rasanya. Salah cikgu. Logam akali bumi tu kumpulan berapa? Kumpulan depan 1 ke 2 tak? Betul kan? Bulan 1. Satu. Ada kat situ ke logam bumi? Tak cikgu. Saya terfikir. Akali bumi kan tak cikgu? Betul cikgu. Saya salah cikgu. Okay. Okay, so latihan 7. Okay, sikit lagi. So 7 dia bagi simbol ni. So U 73 19 dah. Okay. U boleh bertindak balas dengan W membentuk suatu sebatian. So terus buat apa? Ni. Terus buat struktur susunan elektron. Okey, betul kawan awak buat ni. Terus dapat ni, terus buat susunan elektron. Barulah awak tahu
Di kumpulan 1, ni kumpulan 17. So kumpulan 1 dengan 17 membentuk sebatian apa? Sebatian ion. Yes, sebatian ionik. Kumpulan 1, kumpulan 17 membentuk sebatian ionik. Jadi unsur manakah yang merupakan logam? U. So, U. Okay, sebab kumpulan 1, 2, 13 logam. 17, 16, 15 bukan logam. Nyatakan jenis sebatian. Jenis sebatian. So UW salah lah. So jenis sebatian apa? Sebatian ion. Ya, sebatian ion. Okay, dia tanya jenis sebatian. So ada dua je, sebatian ion ataupun covalent. So sebatian ion. Okay, lukiskan susunan elektron bagi sebatian dalam B. Okay, so sebelum nak lukis, apa yang awak perlu buat? Dia punya formula. Formula kimia. So formula kimia dia berapa? UW. UW. Okay, logam dulu baru bukan logam. So UW. Okay, so U duplex KW28. Okay, betul. Susunan elektron bagi sebatian betul. Okay. UW. Okay, 107 boleh? Okay, seterusnya 108. Okay. So kalau awak faham sebenarnya soalan dia macam ni je dia tanya. Tak ada susah pun. Okay, dapat ni terus buat apa? Terus buat susunan elektron supaya kita boleh terus dapat tentukan dia adalah sebatian apa. Okay, so dia kata terangkan pembentukan ikatan ion antara unsur natrium dan klorida. Ini sebab dia dah bagi jawapan, senanglah korang. So contohnya kalau ni sebelum nak terangkan kita kena tahu apa dulu? Susunan elektron. Okay, susunan elektron. Okay. Okay, second, terus buat siap-siap dia punya formula ion dia. Formula kimia bagi apa yang terbentuk. Jadi apa? Formula dia. Kita dah terus tahu NaCl. Okay, so kita terangkan pembentukan ion positif, barulah pembentukan ion negatif. Okay, so terus kepada, okay yang ni kan, kalau ni saya galakkan awak buat terus ayat susunan elektron. Apa cikgu suruh buat kat sini tadi? Atom natrium. Okay. So susunan elektron atom natrium 281. Okay, untuk mencapai susunan elektron oktet stabil, atom natrium perlu melepaskan menderma satu elektron. Okay, sebelah tulis apa? Na plus menjadi ion natrium plus. Okay, setengah persamaan. Okay, lepas dah cakap pasal positif, terangkan pasal negatif pula. So sama juga susunan elektron atom klorin ialah 287. So atom klorin menerima satu elektron menghasilkan ion klorida Cl minus. Okay, baru betul. So Cl ni. Okay, so ayat yang nak gabungkan pembentukan dia sebenarnya ion natrium dan ion klorida ditarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat membentuk ikatan ion. So tambah kat sini lagi membentuk ikatan ion. Okay, last sekali sebatian ion dengan formula NaCl terbentuk. Okay, so kat sini sebenarnya ada 8 ayat. Okay, last kali seterusnya susunan elektron bagi atom X 282. Okay, jadi 282 dengan 26. So kumpulan 2 dengan kumpulan 16 membentuk ikatan ion. So hati-hati dengan soalan tanya jenis sebatian ke, jenis ikatan ke. So kalau sebatian ion. Kalau ikatan ion. Okay, awak jangan buat ion je. Salah. Tulis ikatan ke atau sebatian. Okay. So muka surat yang terakhir 109. Okay, so TQ elektron bagi atom. So ini adalah atom. Atom T ni apa susunan elektron dia? Susunan elektron atom T. 26. Okay, 26.
6. So sini 26. Q. Cikgu, Ya. dan B2 B2. B2 muka surat berapa? muka surat sama, dia atas sekali. Okay. So tadi apa soalan dia punya ni? So XW dia adalah, okay, yang ni apa dia punya formula yang terbentuk? So dia lepaskan 2 elektron, terima 2 elektron. So kita jadi X, Y kan? So dapat XY je lah. Terima 2 elektron, lepaskan pun 2 elektron. So formula kimia dia adalah XY. X dulu. So here. X, Y. Betul? 2 markah. Jangan buat tambah kat tengah ni. Jangan. Okay. So Q. Q287. So atom Q, atom ni, okay. Nyatakan formula kimia sebatian yang terbentuk. Cikgu, Ya. cikgu Q281. Okay, Q281. Okay, So, nyatakan formula yang terbentuk. Jadi Q281. T26. So ni kita kena guna berapa dia lepaskan, berapa yang diterima. So yang ni berapa yang dilepaskan? 1. Yang ni berapa yang diterima? 2. Okay, 2. jadi apa dia punya formula kimia? Q2T. Q2T. Yes. Dia lepaskan 1, dia terima 2 elektron. So cross-cross kita akan dapat Q2T. Okay. So soalan tanya tuliskan susunan elektron. Okay, kita tengok soalan. So sini dia 8 markah. Apa pecahan soalan dia? Tuliskan susunan elektron atom T, atom Q. Terangkan bagaimana terbentuk, lukis susunan elektron. So dekat sini ada 3 soalan. Okay, so kita boleh jawab ikut soalan lah. Awak boleh jawab ikut soalan nak dulu. So susunan elektron bagi atom T, atom Q berapa? So atom T 26. Okay, so macam ni cikgu boleh carilah. So atom T 26, atom Q 281. Okay, untuk mencapai, so terangkan bagaimana sebatian terbentuk. Okay, so untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom T menerima 2 elektron menghasilkan ion T2+. Okay, ni sebab kita tak tahu T tu nama apa, ya, T2-. Okay, sebenarnya nak tulis setengah persamaan boleh, tak tulis pun tak apa. Okay, kalau cikgu tak payah tulis pun tak apa sebab dia tak ada masuk dalam markah. Okay, so susunan elektron atom Q281 untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom Q melepaskan 1 elektron menghasilkan ion Q+. Okay, so persamaan setengah, ni betul lah persamaan setengah dia. Jadi ion Q, okay, ni hati-hati kalau kita terus nyatakan cas dia. So ion Q, Q+, T2-. Kalau nama tak payah, contoh ion natrium, ion magnesium. So tak payahlah. Jadi sebab ni dia tak ada nama, awak kena terus letak dia punya cas. So ion Q+ dan ion T2- ditarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat membentuk ikatan ion. So sebatian ion ni dah tak payah ulang balik lah. So sebatian ion yang dengan formula Q berapa tadi? Q2T terbentuk. Okay, ini 8 markah kan? So sebab tu cakap ikut soalan. Jadi soalan pertama cakap pasal susunan elektron. So terus cakap point pertama. Susunan elektron atom. So terus buat atom T sama dengan berapa?
atom Q sama dengan berapa. Okay. Yang ini 2 markah. Okay. Yang dekat penerangan dia. So walaupun lukisan selalu 2 markah. Jadi penerangan dia 4 markah. Okay. Walaupun penerangan dia 4 markah, awak kena sebut. Kita kena ada semua point yang kita dah bincangkan tu. Okay. So Q2T. Okay. So betul. 2 markah. Okay. Kalau kat sini yang ayat akhir ni sepatutnya dapat markah kan. Sepatutnya ayat akhir dia sebatian ion dengan formula Q2T terbentuk. So yang ini ayat ni awak tak ada. Jadi daripada 4 markah kita dapat 3 markah saja. Okay. So 2 markah untuk yang ni. Jadi total sini 7 lah. Sebab ayat penting yang menerangkan pasal Q2T tak tulis. Okay. So habis pasal pembentukan sebatian ion. Okay, boleh faham jelas apa yang menyebabkan awak hilang markah dekat sini, apa yang wajib ditulis. Okay. Kalau tak ada perkataan atom, ion semua tu salah ya. Walaupun ayat awak terangkan tu adalah betul. Okay. So sampai sini dah. Panjang pula hari ni kelas. Okay, boleh faham?